Apa khabar? Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar? Waalaikumsalam. Ya. Okey, Diva nak puji Datuk Seri sekarang dah sujud. Apa dia? Bertambah macho you all. Mesti. Ha. Babi, dah check dah Apa? COVID dekat parlimen. Babi dah check COVID kat parlimen ke? Lagging sikit. Ya. Dah check dah COVID. Dah check dah kat parlimen. Okey. Parlimen okey, cuma kang tu. COVID kat parlimen ke? Okey, positif lah, negatif. Ada lagging sikit Lagging sikit. Datuk Seri kat mana ni? Kat Melaka Kat Melaka Diva. Okey, yang penting Datuk Seri adalah YB Hang Tuah Jaya. Kau sekolah tak? Hang Tuah, Panglima nombor 1 negara. Cantik. Boleh dengar? Dengar, clear. Dengar Datuk. Datuk Aflin, dengar sayang. Dengar. Cakap je. Boleh dengar? Boleh. Clear, loud and clear. Cantik. It's very Okay, clear, brother. Very clear. So, tak, sekarang ni kita orang ni rakyat yang sangat keliru. Kita orang duk tiap-tiap hari layan parlimen. Nampaklah pelakon-pelakonnya ni antara pelakon dia YB Sam, drama parlimen kita. Dan kita tengok macam banyak benda betul yang kita lost in Tambun juga kita orang tengok benda ni. Kan? Ya. Bila seorang cakap, tiba-tiba orang cakap point of order lah, apalah. Point of order ni apa benda sebenarnya YB? Point of order ni peraturan mesyuarat lah. Jadi agak-agak dia dah terkeluar peraturan tu, kita bangkit lah peraturan mesyuarat. oh, maknanya terkeluar maksudnya contoh macam mana YB? Contoh, tiba-tiba dia cakap bahasa kasar. Dia cakap macam contoh dia cakap waknat. Peraturan mesyuarat lah, ni tak elok perkataan ni. Okey. So macam kalau Diva memang dia akan kena peraturan mesyuarat je lah. Beratus. Bukan kena peraturan masyarakat Datuk Seri. Diva diarah keluar oleh speaker. Keluar! 5 minit keluar padang dah. 5 minit keluar dah. So maknanya bila keluar tu macam kena kad merah ke kad kuning lah macam tu kan. Macam merah tu dia kena kad kuning. Kena keluar betul. Kan pergi sin bin betul. Maknanya kalau agak-agak dia dah panas pagi tu kan. Kadang-kadang ada juga ahli parlimen nak kena keluar awal. Tapi jadi dia rasa bagus kalau nak keluar awal kan. Contohnya ada satu isu kan. Isu tu memang panas lah kan. Isu ni memang kita rasa nak fight. Kita tahu kerajaan tak boleh jawab. Jadi kita bantai, speaker tak boleh tahan, you keluar. Jadi kita keluar, kita pergilah buat sidang media. Tertibai pula kat luar. Macam tu lah. Tibai kat luar. Itu tibai. Jangan tak tibai. Tapi soalan saya kalau speaker tu dilantik oleh kerajaan dan dia datang daripada sebelah kerajaan kan? Dia dari segi prinsipnya dia kena bebas lah walaupun dilantik oleh kerajaan. Baik. Sebab speaker ni bukan wakil rakyat. Speaker tu dipilih apabila sidang bermula. Contoh lepas pilihan raya, kita angkat sumpah, lepas tu dipilih speaker yang bukan wakil rakyat. Boleh juga yang wakil rakyat pun boleh juga. Jadi speaker. Timbalan wakil rakyat kan? Jualan mesti wakil rakyat kerana itu peraturan dia. Speaker Baik. boleh Diva pun boleh. Akan datang, tak payah bertanding. Jadi tapi kalau macam tu, kalau dia speaker ni kerajaan dia pilih, mungkin boleh dia jadi berat sebelah ke kerajaan, betul tak? Ya, mungkin lah. Kemungkinan tu adalah kan pasal dia pilih. Kemungkinan ada lah. Dia orang boleh cakap kerajaan-kerajaan lepas pun buat benda yang sama, betul tak?
Betul. Ya. Tapi kalau kita tengok dulu zaman kerajaan PH, kita lantik bekas hakim. Justice Arif tu kan. Dia memang kita tengok very fair lah. Kerana dia orang mana latar belakang ni undang-undang, hakim. Jadi walaupun dia dipilih oleh kerajaan PH, tetapi dia punya cara mengolah ataupun menguruskan dewan tu nampak adil. Ada juga barisan kerajaan dulu yang kena keluar dewan. Ada pembangkang saja. Waktu tu pembangkang UMNO Barisan Nasional lah kan. Jadi yang it depends lah sebenarnya speaker tu you kena bawa diri sebagai speaker lah walaupun dia dipilih oleh kerajaan. Tapi kita ada peraturan, kita ada perlembagaan persekutuan. Jadi yang penting tu kita punya cara mengurus persidangan tu mesti dilihat, must be seen to be fair. Right. Ya. Ni, Datuk Seri, Diva nak tanya satu lah. Ya. Persidangan yang dinanti-nantikan ni dipancarkan secara langsung. Ya? Ya. Dan Diva pun ada tertengok lah di National TV. Bermaksud dia sedang ditonton oleh berbilion-bilion rakyat yang care about the parliament. Tak kisahlah dia sokong mana kan. Tapi apa komen Datuk Seri bila suasana tu dah tak macam parlimen lah Datuk Seri. Sudah dislike. Tapi nasib baik tak nampak kelibat Datuk Seri tak mengawal perasaan. At least you know you respect turn untuk bercakap whatever, bukannya main oh my god what is going on. So netizen tengah tak boleh terima ni. Apa komen Datuk Seri? Kelas tak? Yalah. Sebab Diva tak ada dalam dewan. Tapi kalau Diva ada dalam dewan, saya ingat Diva orang pertama sekali. Ya. Ya, ada satu kursi. Diva jadi speaker cantik. Tak nak jadi speaker. Nak jadi, betul kata Datuk Seri, jadi salah seorang YB kat situ. Kau tahu yang aku attack YB mana? YB yang bermula dengan perkataan G-O. Sambung, sedih. BGO tu apa? Okey. Dia yang akan teruk di attack bertalu-talu. Biar dia pegang poster lagi, biar dia pegang plakat. Dato' Aflin, dia pegang plakat. Kau ada pegang plakat. Plakat tu kabur Diva, tak nampak? Kabur. Itulah. Orang gila je pegang plakat dalam parlimen. Kau ingat tadika ke? Sedih. Nasib baik YB Hang Tuah Jaya tak pegang plakat. Kalau YB Hang Tuah Jaya pegang plakat, siap. Aku pegang keris je. Melaka. Diva AA percaya setiap YB yang dapat peluang keluar masuk parlimen tu, pada pandangan Diva lah, you should be satu pengalaman paling berharga dalam hidup you, don't you? Kan? You dapat, tak kisah apa point you raise, tapi you are there man dalam sejarah pembentukan negara ni lah. Cuma apa komen Datuk Seri tentang you dapat chance jadi YB tapi you don't use it properly. Come on, cara you bercakap macam mentality you, sorry lah. Kalau Datuk Aflin kat situ pun malu sedih kau, sedih. Macam tu. Apa komen Datuk Seri? Maknanya you kena bersedia. You kena bersedia. You agree? You kena bersedia before you go into the parliament. Ya, betul. Saya setuju sebab kita ada 30 juta rakyat Malaysia. Daripada 30 juta tu hanya 222 orang saja yang terpilih untuk menjadi wakil rakyat. Nama pun wakil rakyat. Kita nak bawa suara rakyat. Tapi kadang-kadang apabila kita membawa suara rakyat tu, kita kadang-kadang jadi passionate. Kita kadang menjiwai permasalahan itu. Jadi bila kita menjiwai permasalahan itu, kita nak share lah. Kadang-kadang apabila kita nak cakap, kena block. Apabila kita nak bagi point kita, ada sebelah sana pula terjerit-jerit kan. Jadi, I agree. Kita kena ada decorum. Kena ada decorum.
perbahasan kita. Sebab itulah adanya peraturan mesyuarat. Itu Kan? maksudnya Dalam contohnya kita tak boleh guna perkataan-perkataan macam bodoh dan sebagainya kan. Mesti perkataan tu parlimen. Sorry dah Datuk. Aflin. Sorry. tak ada no problem. Jadi, Pasal kita orang ni memang orang biasa lah kan. Kita bila tengok YB Puchong Gobin bercakap kan, dia kan very technical kan, keluar akta ni nombor kita orang semua macam okay, kau cakap Jerman sekarang ni aku dah tak faham. Tapi itu yang kadang-kadang merakyatkan parlimen ni agak penting pada saya. Kerana dan kita tahu kenapa YB buat benda macam tu. Kenapa nampak macam pembangkang asyik duk macam membangkang lah. Memang kerja membangkang dan selalu point of order apa benda semua kan. Dan juga kalau satu soalan saya yang sangat penting, kalaulah kita terdengar satu benda yang kita curigakan dan mengelirukan kan, apa tindakan yang sepatutnya dibuat dan apakah tindakan speaker kalau dia ada keadaan yang macam tu? Ya, dia mengelirukan. Sebab tu saya nak sebut begini kita sebagai ahli parlimen ni, kita sebenarnya boleh cakap apa saja. Sebab dalam parlimen ni kita ada kekebalan undang-undang. Kita boleh bawa apa saja isu. Baik. Maknanya kalau kita bawa satu isu, kita tak boleh disaman. Kekebalan. Okay. Jangan silap je. Dia K dengan B je. Kan? Jadi apabila kita bawa satu isu di dalam Dewan Rakyat ni, maksudnya tak ada orang boleh saman malu ke, tak boleh. Sebab kita membawa isu tu di dalam Dewan yang dijaga oleh undang-undang yang mana kita boleh cakap apa saja. Sebab tu kadang-kadang ada juga kalangan ahli parlimen ni dia terbabas sikit lah kan. Sebab tu kita ada peraturan yang kata kalau you cakap ni, you mengelirukan Dewan Rakyat atau you membohongi, kita boleh address isu itu dengan peraturan tadi. Iaitu peraturan merujuk seseorang ahli parlimen itu kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Jawatan kuasa hak dan kebebasan macam jawatan kuasa disiplin lah kan. Iaitu kat sekolah kita buat salah, ada cikgu disiplin. Jadi kita kena bawa usul tu dalam Dewan. Kau cakap tak betul lah, kau ni mengelirukan kita lah kan. Jadi kalau dia tiada penjelasan, dia tidak boleh memberikan penjelasan, jadi kita boleh rujuk dia kepada satu jawatan kuasa. Dalam tu ada gabungan antara kerajaan dan pembangkang. Okey, dia macam court lah, macam mahkamah. Kau masuk dalam mahkamah, kemudian kau kena pertahankan diri kau sendiri. Kenapa kau cakap macam ni? Kenapa kau tipu? Maksudnya begitulah. Jadi sementara kita bebas, tapi kita punya in-house punya rule, peraturan sendiri dalam Dewan. Jadi saya setuju dengan Pak tadi bahawa setiap kali kita masuk Dewan, kita mesti prepare lah. Okey, contohnya isu yang kita bawa ni, kita nak buat contoh kawasan saya kan, ada masalah hospital tak cukup. Baru ni saya sebut dalam Dewan, hospital ICU dah nak penuh dah ni, dah tak ada orang datang. So kenapa kerajaan tak buat lagi hospital Medan ke ataupun kerjasama dengan swasta. Jadi itu isu yang kita dah siap sedia dah. Faktanya ada. Jadi kita bawa. Tapi kadang-kadang bila kita cakap isu ni, ada pula orang nak kacau. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi kadang emosi kan. Kita jumpa rakyat kat bawah ni, tengok bagaimana sengsaranya, hari-hari dia datang jumpa, telefon kita, WhatsApp kita, Wabi tolonglah, hospital dah penuh, keluarga saya macam mana, nak pergi mana, saya tak ada duit nak pergi hospital swasta. Jadi ini isu-isu yang kadang-kadang bila kita cakap daripada hati bila ada orang cuba halang, kita panas lah. Itu normal lah, dia bangan manusia kan. Itu yang kadang-kadang kita kena ada decorum sikit lah, kena sabar sikit lah. Itu point yang saya sampaikan malam ni. Tapi Datuk Seri, yang Diva perhatikan juga bila tadi Datuk Aflin cakap pasal kekeliruan, for me lah, the kekeliruan is not a matter of perkara remeh. No. Because kekeliruan yang timbul tu melibatkan isu disrespect to the highest. Diva tak payah mention sah kan? Tapi come on, kita rakyat jelata biasa je yang kita tak tahu pun selok-belok parlimen ke apa ke, point of order ke apa maknanya ke. Tapi kita boleh nampak, a simple, kau nak menipu ke apa ke, that is your mens rea lah. Tapi please lah. This is, integrity, credibility, parlimen,
sorry lah kalau Diva macam over sikit. Tapi, apa komen Datuk Seri? Come on. Kau tak tahu membeza ke yang kau tu nak report benda tu to whom? Please lah. Ya. Ya, so I think Diva was right. Maksudnya dia begini tau. Kita dalam dewan ni dia ada cokma tau. Cokma ni akan bawa masuk ke dalam dewan apabila kita nak mula bersidang. Macam cokma. Cokma tu represent the king lah. Sepatutnya dari segi conventionnya, kalau kita tengok setiap kali mula sidang yang rasmi itu adalah Agong. Agong akan bercakap. Yes. Okay, jadi dari segi apa tu kita punya apa dipanggil amalan dia ialah Agong tu sebenarnya boleh datang hari-hari. Tapi dia tak datang, dia mewakili lah keberadaan itu dengan cokma tu. Sebab tu kita lagi bangun, kita hormat kan. Kita mana seolah-olah tuanku tu ada. Jadi apabila dia sebut pengelirukan tu, dia berkaitlah dengan isu yang panas sekarang ni kan. Isu ordinan darurat ni kan. Dengan proklamasi darurat. Jadi macam mana kau boleh umum dalam parlimen, tapi kau pun tahu bahawa tuanku dah sebut dah. Kan? Tuanku sebut untuk bahas, untuk bentang. Kenapa kau kata kabinet dah batalkan? Betul lah. Yes, that's the point. Kau kena jelaskan lah, kabinet batalkan. Cuma kita belum dapat perkenan daripada tuanku kan. Jadi jangan kelentong lah. Dalam parlimen ni we have to speak the truth kan. We have to call a spade a spade. Jadi kalau kau cuba nak gelong, fakta ialah nanti kita akan terjerumus dalam penipuan yang kita cuba lakukan. Jadi yang ni pada saya tak cantik lah, you know. Yang kita nak tipu ni pula, yang kita nak kaitkan ini pula yang ada Pertuan Agong. Raja ni ada kita panggil ni institusi raja berperlembagaan. Berperlembagaan, yes. Raja tu ikut apa yang dinyatakan dalam perlembagaan. Bila Diva tengok waktu nak buat darurat tu, berpusu-pusu semua pergi ke istana. Kan? Kereta-kereta lah. Boleh pula kan? Itu persoalan. Bila nak batal kau diam je. Sebab tu saya sebut dalam parlimen baru-baru ni, Perdana Menteri sakit perut RM1 pun maklum lah. Begitu pada orang. Betul. Yes. That's the point. Ini pula dah batalkan darurat. Diva terbaca tu Datuk Seri. Cerek beret kau boleh pula kau buat press release. Kan? Yang benda ordinan yang melibatkan nyawa rakyat, whatever ni, kau boleh tunggu hari Senin lah, mak nenek lah. Why is all this, man? Itu kita datang disrespect kita. Kau disrespect orang yang sepatutnya kita sebagai rakyat lagi disrespect kau. Maksudnya, boleh tak saya mencelah sekejap? Kalau you katalah kita cakaplah ada orang berbohong di dalam parlimen, dia kebal daripada undang-undang. Tak, sebab tu kita masukkan peraturan mesyuarat tu. Kalau kita tengok dalam perbahasan hari Khamis tu, kita kata speaker kita nak rujuk ahli parlimen Kota Baru ni kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan kerana kenyataan dia itu mengelirukan dewan. Nampak? Tapi kalau kita tengok hari Khamis pagi tu speaker ambil masa yang agak panjang untuk menjelaskan kenapa ordinan darurat ni tidak perlu kita bahaskan. Just late. Dalam istilah perlembagaannya, kalau siapa di luar sana boleh rujuk artikel 150/3. Artikel 150 ni Diva ada satu artikel atau peruntukan undang-undang dalam perlembagaan. Perlembagaan ni undang-undang yang paling tinggi dalam negara lah. Kita ada macam-macam undang-undang tapi yang paling tinggi perlembagaan. So dalam perlembagaan tu ada satu peruntukan 150 menceritakan tentang proses untuk dapatkan darurat ni. Proklamasinya, ordinan, undang-undang ada detail. Jadi di situ diceritakan kalau nak batal macam mana. Kalau batal tu kesan dia bagaimana. Kalau nak buat darurat ni siapa punya kuasa. Jadi dah detail lah. Jadi what you need to do is to follow that regulation, peraturan tu. Dia kata kalau nak batalkan kena late, kena bentangkan di dalam kedua-dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan kita bukan baru ya, kita ada presiden tau. Kita ada contoh-contoh. Macam mana orang yang lama-lama dulu. Darurat ni bukan baru, lama lah. Dulu pun ada 1969, 1977 dan ada pun dinyatakan cara-cara nak batalkan macam mana. Kan, kena bentang, kena bahas, kemudian menteri kena
kemudiannya menggulung, memberikan jawapan kepada isu-isu dibangkitkan oleh ahli parlimen yang membahas. Kemudian mestilah ada undi. Sebab nak batal, mestilah ada sokong dengan tak sokong kan. Jadi yang ni dia bulldoze je. Jadi ini yang tuanku pada saya merasa murka lah. Sebab itulah dinyatakan dalam pernyataan media Axiata Negara tu, awak dah bentangkan kepada tuanku kata kena debate, kena bahas. Jadi bila bahas ni, dia tak boleh parlimen macam sekarang. Sekarang ni punya parlimen adalah, ini yang mungkin rakyat di luar sana saya nak fahamkan, mesyuarat sidang kali ni, dia bukan sidang betul-betul tau. Dia panggil mesyuarat khas, mesyuarat dalam tangguhan. Ataupun maksudnya, sidang olok-olok. Yalah, boleh. Nanti saya kena peraturan nanti mengelirukan dewan. Jadi saya guna istilah yang kan. So saya tengok ada orang hantar mesej tadi, hantar Jaya, peraturan mesyuarat. Dia memang dia nak ingatkan saya. Tapi poin dia ialah mesyuarat khas ini adalah mesyuarat dalam tangguhan. Maksudnya tangguhan apa? Kita last kali bersidang tu masa belanjawan itu hari 2020. Ya. Dari segi amalan kita, tahun 2021 akan mula sidang baru yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Setiap tahun ada sidang baru. Setiap tahun. Dia akan berakhir dengan belanjawan, tutup bulan 12. Kemudian masuk tahun baru, ada sidang baru yang dirasmikan oleh Pertuan Agong. Jadi selagi tak ada perasmian itu dipanggil mesyuarat dalam tangguhan. Itu kadang-kadang ada orang tanya, kenapa mesyuarat kali ini kita tak boleh bangkit isu itu, isu ini? Sebab mesyuarat dalam tangguhan ni, dia memang ada peraturan dia. Agenda dia disetkan oleh Perdana Menteri. Sebab tu kita, kalau kita tengok perbahasan di kalangan dari parlimen sebelah sini lah, yang belah pembangkang, kita kata kenapa kau nak buat mesyuarat khas ni? Yang di-Pertuan Agong minta buat mesyuarat, buat sidang betul lah. Kenapa nak buat mesyuarat khas? Patutnya buat sidang betul, panggil Agong untuk rasmi, buat sidang, kerana bila sidang yang betul ni, apa yang berlaku? Akan ada sesi soal jawab. Pagi tu daripada pukul 10 sampai pukul 11.30, sesi soal jawab menteri dan timbalan menteri. Kita ahli parlimen boleh tanya. Setiap ahli parlimen 15 soalan diperuntukkan. Ya kali lah 222, banyak soalan. Jadi dia akan beri ruang kita untuk tanya soalan. Lepas tu ada perbahasan, ada usul. Kemudian baru ada undian. Itu yang Pertuan Agong nak. Tapi macam Datuk Afri sebut lah, dia nak kona lah. Saya tak tahulah apa alasan dia nak kona. Tak, kita Olok-olok. Tak. Isu for me lah Datuk Seri dan semua berbilion yang tengah tengok ni, kita sebagai rakyat dalam menunggu buah yang tak jatuh kan. Duk tangguh. Tiba masa bila ada live parlimen, oh my god. Itu je Datuk Seri. Kita jadi macam tak tahu nak cakap apa sebab kita menunggu begitu lama kan. Ya. Itu tak boleh, ini tak boleh. Tiba-tiba kita rasa gembira. Parlimen dah boleh buka balik. Tapi that kind of, come on. I just don't understand. So I hope Datuk Seri sampaikan kepada whoever they are, come on. We are rakyat yang menagih satu pengumuman ke conclusion ke yang lebih konkret. Sorry lah. Benda-benda ni, sorry to say. Ya. Tak, sebagai juga, kita orang di luar ni, katalah kita tengok parlimen, kita orang jadi keliru, kita orang macam apa sebenarnya yang berlaku dan macam hari yang ketiga tu lah, di mana lepas surat dikeluarkan kan, dan tiba-tiba hari keempat kan, dan pihak pembangkang semua mula cakap pasal isu tu, di hari itu pula tiba-tiba macam-macam drama boleh berlaku. Keluar masuk parlimen dihentikan sementara, dia mula balik, lepas tu tutup balik. Swab test. Hari yang sama, itu kebetulan tu adalah sangat convenient pada kita orang macam, aku nak tahu kesudahan cerita ni. Kan? Apa sebab tiba-tiba kau boleh nak bagi aku minggu depan di Parlimen Malaysia. Kan? Nak sambung pula. Tahu settle dia apa. Kan? Dia punya tu. Dan macam drama Korea. Macam drama Korea. Dan kita orang pula
di luar ni kita ada Facebook, kita ada social media. Masa part yang ni apa tengah parlimen kena lockdown ke apa benda semua ni, ada juga dapat ada menteri kat rumah Perdana Menteri. Apa yang dia orang tengah buat kan? So macam memang drama lah. Kata lockdown, dah lockdown ahli parlimen dah tak boleh keluar parlimen. Tiba-tiba ada pula grup yang dekat sana. So mengelirukan kita lah. Apa perasaan YB sendiri tentang apa berlaku hari tu? Okey, saya respon sikit sebelum Diva tanya soalan ni. Tapi kalau kita tengok hari Khamis yang lepas, ya, hari Khamis ni diperuntukkan sebenarnya oleh Menteri Kewangan untuk bentangkanlah apa yang package ya, ekonomi untuk rakyat. Jadi dia dah bentangkan. Dan semasa pembentangan itu kita dengar. Sebenarnya tak ada apa benda baru pun. Dia dah bentang semua dah. Cuma dirumuskan dan digunakan parlimen ni untuk membentangkan sebab biar ada dalam Hansard. Sebab bila kita sebut apa saja perkataan dalam parlimen ni akan dirakamkan dalam dokumen parlimen. Jadi saya fikir kerajaan ingin gunakan kesempatan tu untuk merekodkanlah dalam parlimen untuk generasi yang akan datang bahawa ini adalah usaha-usaha dan ikhtiar kerajaan. Jadi selesai daripada Menteri Kewangan bentang, yang berhormat Lim Guan Eng bangun. Dan dia berbahas lah. Dia berikan pandangan-pandangan dia. Baik, yang jadi tricky sikit ialah apabila ketika sedang mengemukakan pandangan itu, di sana terdapat satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Jadi kenyataan ni menjurus kepada isu yang kita ceritakan pada awal pagi. Iaitu awal pagi Khamis tu memang dibangkitkan tentang darurat ini kenapa ordinan darurat dibatalkan tanpa ada perkenan daripada Tuan Agong. Jadi kita minta supaya ahli parlimen Kota Baru ni, menteri yang jaga parlimen ni untuk jawab lah. Dia kena jawab. Dah dapat ke tidak perkenan ni? Dan di situlah kita tengok. Just nak bagi tahu pada penonton-penonton FB kita macam disekat-sekat sikit lah. IG ni macam okey, tapi FB ni tiba-tiba dia black out. Macam YB tengah borak, tiba-tiba dia akan black out. Ni pelik juga pasal internet saya tak ada masalah Baru nak cakap Dato' Aflin, Diva rasa ada usaha-usaha sabotage live kita ni. Ya, itu pelanggaran peraturan mesyuarat. Tak, suara Datuk Seri terputus-putus. Itu yang tiba-tiba Diva punya live pun tak ada. Nasib baik Dato' Aflin reset balik. Okey, Datuk Seri, satu lagi soalan. Ya. Yang Diva ingin sangat nak tanya, minta maaf lah. Apa komen Datuk Seri? Katalah you in that kind of very, very important position. Ya. Tiba-tiba you tak ada dekat kursi you, Datuk Seri. Kau buat apa? Ya, Ciri. Orang nak tanya kau, Datuk Seri. Orang bukan nak wakil kau jawab. Ya, Ciri. Saya fikir begini. Saya fikir begini. Sebenarnya pada saya tak tahulah kenapa dia orang nak orang kata apa, nak membuat pelbagai helah. Macam-macam helah nak dibuat. Soalan yang ditanya itu senang je, betul. Dalam kita ni urusan peraturan mesyuarat ni dah ditetapkan hari Isnin cerita pasal pelan pemulihan negara. Hari Selasa cerita pasal pengurusan kesihatan COVID-19. Hari ketiga cerita pasal vaksin. Hari keempat cerita pasal pelan ekonomi. Hari kelima baru cerita pasal ordinan darurat. Okey. Cuma timbul isu apabila hari pertama bila kita tanya kepada menteri itu, ordinan darurat ni apa jadi kan? Jadi bila kita asap dengan dia orang, kita nak ordinan darurat ni dijadikan agenda utama lah, agenda nombor 1. Sebab apa? Ordinan darurat ni adalah ordinan yang menjadi asas kepada
kesihatan, vaksin dan segala macam. Bila ada darurat ni barulah pelan-pelan ekonomi itu kita bentangkan, dan bila kita darurat, kita tak perlu ada melalui mekanisme check and balance tau. Dia nak belanja duit rakyat ni, kena pergi parlimen. Tapi bila ada darurat, tak perlu pergi parlimen. Kerajaan boleh belanja sesuatu hati. Jadi sebab itulah kita kata, kawan, order darurat ni kena jadi nombor 1. Kenapa tangguh hari akhir? Jadi bila kita asap seawal hari pertama, maka menteri bangun, relax. Order darurat ni kita orang dah batalkan dah. Dia selang berok cakap kita dah batalkan. Kita kata, bila kau batalkan? Tak ada beritahu pun. Tu ceritanya. Kita dah batalkan 21 hari bulan. Oh, dah batal 21 hari bulan. Kenapa kau tak umum? Kenapa kerajaan tak umum? Yang bestnya, Tanya lagi. Tak, ni Datuk Seri, bila tanya. Datuk Seri, bila tanya, betul tak Datuk Aflin? Bila tanya, baru menggelupur nak jawab. Kalau tidak, haram. Betul. Dia menggelupur. Jadi bila dia menggelupur, dia salah langkah. Dia kata dah batal. Kalau dah batal, kita tanya lagi. Kau dapat perkenan daripada tuanku ke tidak? Nampak tak? Jadi isu-isu ni, jadi isu lah. Dia mana boleh kau senang suka hati mak bapak kau yang nak batalkan kan? Kenalah ada peraturan dia. Okey, baik. Bila berlaku isu, bila hari Khamis tu istana keluar keminatan, sebenarnya istana minta bahas, bentang dan bahaskan. Dia ada beza tau. Majlis penerangan yang kerajaan buat ni dengan bentang dan bahaskan. Bila bentang dia jadi satu usul. Usul ni maknanya isu lah. Kerajaan membentangkan order darurat ni untuk dibahaskan. Jadi bila bahas, dia mesti ending dia dengan undi. Setuju tidak untuk batalkan? Atau tak setuju? Nampak? Dia mesti ada undi. Yang undi tu aku rasa Mahiyadin ni takut. Dia takut dia kalah. Pecah lubang Datuk Seri. Bahasa dia pecah lubang. Datuk Seri makan coklat. jadi pada hari Khamis tu, YB, apa masalahnya kalau dia cakap macam saya dengar Datuk Seri Datuk Seri Anwar ada cakap, dia kata kalau belum cakap je lah, belum kan, cakap baru nak hantar, cakap kenapa nak kena cakap kami dah buat kan, macam itu macam terang-terang kau macam nak tutup kes. Tutup kes dah tak payah tanya kan. Kalau dia cakap kita orang tengah buat apa benda pun nak tunggu perkenan agung pun, apa masalah dia kan? At least, betul. Kenapa dia nak kena terus cakap macam dah buat benda ni dah settle, tak payah buat, tak payah borak. Dia cakap betul. Apa pasal ni? Itu yang pelik pada saya lah. Apa pemikiran itu aku dan itu pun aku tak faham sebab itulah orang kata Datuk. Orang kata bukan apa Datuk Seri, itu namanya nak kelentong tapi bebal. Saya ingat Diva kena buat kelas kelentong lah untuk dia orang. Dia tak reti ya. Tapi Datuk, ini sebagai rakyat ya. I'm saying it all out tonight live. Ini berbilion-bilion yang tengah tengok ni Datuk Seri. I just wanted to say, for a fair establishment of the parliament, please stop all this nonsense. Ya. Please stop it. Stop it. Ya. Maknanya kau lambat siang nak jadi YB. Lambat siang. Patutnya orang-orang yang berkaliber macam YB, Datuk Seri memang nampak berhemah. Datuk Seri Anwar bukan nak bodek lah. Maknanya kita bercakap tentang YB yang ada points. YBKJ for that matter kan. Ada point. Come on. Ini kau masuk dengan nak kelentong, nak gebang. Lepas tu kau sendu. Sedih. Ada soalan yang ditanya oleh kita punya orang salah seorang yang bersama kita malam ni, iaitu Wan Api Adnan Wan.api.adnan. Ni saya nak jawab soalan ni. Dia kata apakah tindakan yang Kota Baru bakal terima dari Undang-Undang Dewan. Yang ini saya nak sebutkan tadi bahawa kita ada peraturan kita dan kita telah masukkan suatu usul kepada Dewan Rakyat bahawa Kota Baru ni telah mengelirukan Dewan. Ini bukan sekadar kita kata, tetapi ada kenyataan pula daripada istana
yang menyatakan bahawa menteri yang jaga undang-undang ni daripada Kota Baru, ahli parlimen Kota Baru telah pun mengelirukan Dewan. Jadi bayangkan wakil rakyat pun cakap, Istana yang Pertuan Agong sebagai ketua negara, ketua paling tinggi dalam negara ini pun menyatakan bahawa beliau telah mengelirukan Dewan. Jadi pada saya, tindakan ni mudah. Kita akan bawa dia dalam sidang yang akan datang ni, dan saya haraplah speaker akan bertegas, tak payah nak kona-kona lagi, rujuk dia kepada jawatankuasa hak dan kebebasan. Jadi kita akan buat perbincangan, tengok dia punya kes, minta dia bentangkan kenapa dia buat pernyataan seperti itu, dan kalau dia betul-betul salah dan tak ada defense, saya ingat kita mesti hukum dia mengikut peraturan yang ada dalam peraturan mesyuarat. Ni, Datuk Seri, sebelum terlupa, ada pihak yang melihat kes ini dengan label Sianu sebagai derhaka. Apa komen Datuk Seri? Ini bukan sebarang chop label ya. Ini perkataan yang sungguh berbahaya. Kau telah derhaka. Apa komen Datuk Seri? Ya, derhaka tu sebab jelas dalam kenyataan media Istana Negara tu menceritakan bahawa tuanku yang berikan kelulusan perisytiharan atau dipanggil istilah dia proklamasi dan ordinan darurat ni tuanku yang memberikan perkenan, dan tuanku minta dalam pertemuan mereka kalau tak ada pertemuan antara tuanku dengan Menteri Undang-Undang, okeylah kau boleh cakap tak tahulah kan, tapi ada pertemuan secara maya. Secara maya. Bila aku secara maya tu, bila aku sebut secara maya undang-undang tersebut mesti dibentang dan dibahaskan di dalam Dewan. Tapi bila kita tengok keputusan kabinet revoke ataupun batalkan kabinet, maknanya seolah-olah dia memang tak nak bahas. Dia tak nak bentang dan tak nak bahas. Jadi itu yang pada hemat saya lah. Bila kau dah langgar apa yang kau dah sembahkan kepada tuanku, tuanku pun minta supaya dia dibahaskan untuk kepentingan rakyat. Yalah, bila kita bahas ni tiba, macam-macam isu lah kita akan bahaskan. Ini yang kena compound, ada orang yang langgar SOP tapi tayangan dilepas, bangkit. Jadi yang ni mereka tidak mudah dan mereka apa yang bahasa orang mereka ni kan, waknat itu kepada ini betul tak? Okey, tadi ada satu orang tanya, apakah dia punya padahnya jika sabit kesalahan dia betul mengelirukan. Ada yang saya baca, ada orang hantar tu, dia boleh dipenjarakan sehingga 20 tahun betul ke tu? Itu saya kena semak balik lah dari keputusan. Saya pun tak ingat. Sebab kita ni jarang. Ya, mungkin ada. Betul. Ada dia dalam dia punya peraturan. Mungkin ada dalam peraturan. Tapi Datuk Seri dan Datuk Aflin, I think that is whatever, kesan undang-undang terhadap kesalahan-kesalahan pihak yang terbabit. Tapi yang Diva AA terpanggil juga adalah isu, you have to just letak jawatan, please. Yep. Ini isu letak jawatan. Katalah YB Datuk Seri Sam petition. Ini petition jangan main-main oleh rakyat ni. Dia orang betul-betul marah ni. Petition, contohlah Datuk Seri jangan terasa pula. Petition Datuk Seri Sam, sila letak jawatan. What will you do? Ya, kalau kita salah, kita kena own it lah. Kita tak boleh lari. Kerana itu prinsip kebertanggungjawaban. Kerana bila kabinet buat keputusan, saya nak bagi saya bagi contoh yang klasik. Hari pertama tu, apabila Menteri Undang-Undang nak beritahu bahawa darurat ni telah dibatalkan oleh kabinet, dia sebenarnya bagi signal pada Perdana Menteri. Boleh tak dia cakap? Jadi Perdana Menteri mengangguk. Mana Perdana Menteri pun tahu. Dia mengangguk. Dalam Dewan tu dia mengangguk. Okey. Sebab tu kita tak nampak. YB nampak. Yes, kita nampak lepas saya duduk bersetentang dengan Perdana Menteri. Saya duduk barisan blok
first row tu kan. Jadi kita nampak lah. Maknanya kita nampak apa yang Perdana Menteri ngangguk ke, geleng ke, kita nampak kan. Jadi bila Perdana Menteri mengangguk, barulah Menteri Undang-Undang beritahu dah dibatalkan. Okey, jadi sebenarnya bukan macam Diva cakap betul lah. Bukan sekadar kesalahan menteri itu, kesalahan juga Perdana Menteri. Jadi bila you dah salah dan you nak pertahankan you punya kesalahan ini, nak pertahan lah. Dan adalah penipuan. Bila tipu dan berlaga pula dengan Jabatan Pertahanan Agong, there is only one solution lah. You kena own it, you kena ambil tanggungjawab dan resign. Resign, yes. Kan? Itu cara yang paling terhormat lah kan. Berapa lagi nak duduk situ dan yang kita tahu tiba-tiba hari Khamis ni kita kena buat swab test lah. Ya tak? Tiba-tiba hari Khamis kena, dan Dewan tu ditangguhkan, kena buat swab test. Kemudian tiba-tiba hari semalam Ketua Pengarah Kesihatan umumkan, ada 11 kes di Parlimen. Hari ini dapat kenyataan Parlimen tak boleh bersidang hari Isnin sebab lebih baik kau buat isytihar PKPD ya dekat Parlimen tu. Kan? Lockdown tu. Oh my God. Parlimen. Maknanya Jadi malu untuk hari Senin ni tak ada persidangan. Tak Oh my ada. God. Dah keluar notis tadi. Oleh kerana kes-kes COVID, kita faham lah itu semua mainan kan. Jadi it's a mockery lah Diva kan. Kita nak kelentong pun agak-agak lah kan. Ini pada saya, kita tengok tadi anak-anak muda kita kan bangkit. I mean, I salute lah dengan diorang kan. I salute dengan diorang sebab kita tahu COVID ni it's not easy kan. Kita pun cuak juga. Diorang pun saya yakin majoriti belum ada vaksin lagi. Kerana dia muda, very young. Yang vaksin ni. Tapi yang penting YB, dia orang jaga social distancing. Nampak dia orang ada jaga social distancing walaupun berharap kan. Dia orang jaga, dia pakai mask. Apa dia orang buat cara teratur lah. Itu yang saya rasa polis mengiring dia orang kan dekat tepi tempat. Semuanya dalam keadaan aman kan. Tapi itulah, itu yang lagi satu kita nak borakkan juga. Dah sampai orang dah turun ke jalan balik dah ni. Dalam keadaan takut ni. Takut nak sakit. Apa benda semua. Tapi oleh kerana benda ni lagi besar daripada, ada orang sanggup basically menggadaikan nyawa dia orang lah kan. Untuk menegakkan sesuatu yang rasanya tidak adil. Saya ingat orang muda pun dah tak tahan. Ni isu perarakan siang tadi. Okay, fine. Harap Dato' Aflin dapat also what I'm going to express. Ya, bahawa, you know, di saat kita COVID, whatever, itu tak boleh, ini tak boleh, boleh pula berarak. So, kita merasakan is, you know, tak wajar perarakan tu dari segi tu ya. Mungkin keberangkalian kes meningkat dan sebagainya. Tapi sekali fikir, I think I got your point Dato' Aflin, di mana this is what the government, you know, tak malu ke? You know, anak-anak muda bangkit, you know, bukan seorang, bukan 10 orang Rupanya Diva baru tahu dalam pukul 7 tadi Dato' Sri. It's a parade, you know. Rupanya ramai gila. So, kalau you jadi Perdana Menteri, you tak malu ke? Come on, you tak malu ke Dato' Sri? Please. Apa ni? Memanglah kita menentang perarakan tu sebab kita dilarang keluar rumah dan sebagainya. You know, there's a few chapters there. Tapi yang sekali fikirlah. What a shame, you know, what a shame. That is the main point, you know. Kalau Diva malu, Dato' Sri, I really embarrassed. Bukan seorang, bukan dua bukan 10 orang. It's a parade. Betul. Dan sebab tu saya kata tu, saya salute dengan diorang. Saya salute because saya fikir memang it's a very, I think lah, it's very difficult decision for them. Very difficult kan. Kita nak make sure jangan ada cluster lagi, and then you know, kita punya frontliner pun dah semua mati dah kan. Almost exhausted. Tapi I think what they want to say is, come on, kita dah fed up lah, give up lah kan. You main-main kan. Muak Dato' Sri. Muak. Ya, perkataan dia muak. Okay, M-U-A-K, muak. Jadi menyebabkan dia orang terpaksa turun ke jalan raya. Aduh, itulah, walaupun kita pun ada macam Diva cakap, ada cara lain, mungkin kita ada cara lain kita buat, tapi saya rasa
dah macam kita dalam keadaan di mana orang boleh menipu, tak ada apa. Orang boleh buat apa dia orang suka, tak ada apa. Macam perasaan dia sama, kan? Macam perasaan dia macam bila kita tengok Donald Trump dulu. Kita nampak dia menipu, kita nampak dia apa. Tapi tak boleh buat apa-apa. Kan? Pasal dia orang empower dan dia jadi apa lagi kita nak buat? Dah tak boleh buat apa-apa. Orang terang-terang dekat depan mata kita menipu. Kita boleh senyuk, tak boleh nak buat apa. Oh tak, ini tak. Kita we have the right. Kan baru ni keluar yang lawyer Sri Ram ke apa namanya yang cakap yang dia kata kerajaan ada hak untuk membatalkan ordinan tu tanpa memberitahu Agong, yang dia-Pertua Agong. So kita orang pun macam macam tu je kau counter macam tu je, walaupun dalam dalam parlimen tu sendiri YB semua lawyer, semua ada law punya background, semua tahu pasal perlembagaan. Pun dah cakap kena minta. Yang luar tiba-tiba lawyer cakap tak, jadi benda ni akan jadi macam tak perlulah. Memang tak perlu. Jadi kita confused tak Diva? Ni confused. Yes. I think macam Datuk Seri cakap tadi, rakyat dah muak. And then kalau kita tengok parade yang berduyun siang tadi tu, most youngsters, Datuk Seri, youngsters, maknanya they are the new generation of coming Malaysia. Kan? So diorang dah tak boleh terima dah engkau ni. Kau siapa nak jadi PM, kau siapa jadi menteri ni, macam Datuk Afrin cakap tadi. Boleh diam lagi ke kalau kau dah menipu apa semua kan? So Diva kaitkan dengan I think last 2 week they tried to parade and together it was a failure. Tak menjadi. Tapi rupanya siang tadi menjadi. Ambil kau. So I think it's a signal lah to everybody to, kau boleh postpone parlimen, kau boleh cakap COVID, kau boleh announce kan sekian orang dah penuh parlimen ada COVID, whatever mak nenek kau. But please get the message right. So I hope yang watching live kita ni, Datuk Aflin, akan agree point Datuk Seri point. I don't know, but I think, I think it's a signal lah Datuk Seri. Signal yang very clear cut. It's signal satu bab Diva, tapi yang lebih penting tu ialah saya bila lihat anak-anak muda ni keluar dan protes kan, saya fikir we have a better hope lah to the future. Kita ada orang muda yang berani. Dalam keadaan pandemik ni dia punya cabaran untuk menganjurkan protes ni bukan sedikit lah. Sangat, besar cabaran dia kan. Dan memang kita tahu ada kawan-kawan mereka yang ditangkap dan kita pun dalam Pakatan Harapan kita protes lah kan. Benda yang nak berikan pandangan suara ni tak payahlah nak tangkap kan. After all, bukan angkat senjata pun, bukan huru-hara pun kan. Kita nak protes. Dan kita bukan nak protes tu menggugat keselamatan negara, menggugat pihak polis, tidak. Kita nak menggugat ni Mahiyadin dan pasukan dia, dan we have every reason untuk bantah sebab bila darurat mula-mula diumumkan, apa tujuan dia? Untuk menurunkan COVID, mengurus kes. Tapi dah 6 bulan ni, sekarang dah main belah-belah ribu lah, 17,000, 18,000, mungkin akan datang 20,000. So, it doesn't make sense. Terutamanya orang muda yang kita tahu mereka sebagian ni belajar universiti, kena duduk rumah, belajar online, dan ada menteri yang umum nak bagi laptop 150,000 kan. Laptop ke mana, apa ke mana kan, semua cloud. Jadi ini perkara-perkara yang pada saya memberikan tekanan kepada bukan sekadar family, bukan sekadar pada mak dan ayah keluarga tersebut, tapi individu itu sendiri. Jadi cara yang mereka nak lepaskan geram ialah okey, Damai, akan tunjukkan, kita akan turun jalan raya dan protes. Itu mana-mana negara dalam dunia ni yang demokrasi dia matang, mereka buat seperti itu. Jadi pada saya, kita kena bagi ruang untuk orang-orang muda ni
menyatakan pandangan dan hasrat mereka secara berani. Betul. Dan kita amat berbangga yang banyak anak-anak muda sekarang lebih berani untuk menyuarakan apa yang ada dalam isi hati diorang, betul tak? Kita kita kalau kita dulu mungkin ramai yang pada zaman-zaman dulu lebih mengambil posisi di mana okey tak apalah, kita bagilah mak bapak kita lawan, kita duduk tengok aje. Tapi sekarang ni diorang pun sendiri dah masuk jiwa diorang untuk menegakkan apa yang benar pada pandangan diorang kan. Itu yang pada saya. Dan sebab itulah sebenarnya betul tak YB kalau saya cakap inilah pentingnya politik sebenarnya, di dalam pemahaman politik dan juga anak-anak muda mula memahami apa itu politik. Kan pasal politik ni adalah penentu kehidupan kita untuk masa depan. Kalau kita ada politik yang bagus, insya-Allah negara kita pun jadi bagus. Betul. Dan apa yang kita tak, pada saya tak kira PH ke, PN ke, mana-mana pun, janji kau boleh buat kerja, aku rasa orang happy duduk diam. Orang takkan bising. Tapi kalau kau tak boleh buat kerja dan kau tak minta tolong orang bantu ke apa ke, kau rasa kau boleh buat semuanya, itu saya rasa akan menjadi masalah. Dan orang akan cakap, kuasa dalam tangan rakyat. Diorang dah nampak dah apa yang berlaku PRU lepas. Diorang boleh buat, diorang sekarang bos. Bukannya menteri-menteri bos. Diorang ni semua bos. So, dengarlah cakap apa rakyat nak. Betul tak? Jangan kita angkat orang ke atas dan orang tu buat hal dia, buat apa agenda dia untuk bertahankan kuasa kan. Apa ni, saya nak respon sikit lah tadi tentang Datuk Hafiz sebut kan. Remember, saya kongsi dengan Datuk tentang seorang ahli politik UK bernama Edmund Burke. Edmund Burke. Apa yang bersihkan kan Edmund Burke kan. Saya hafal lah quotation itu dan saya nak kongsi dalam kita punya sesi perbualan kita. Edmund Burke ni dia ahli politik tapi dia ni pandai. Dia intelektual. Jarang kita dapat tengok orang yang intelektual ni jadi ahli politik. Salah seorang yang agak tersohor itu adalah seorang yang bernama Edmund Burke. Apa dia sebut? Dia kata, triumph of evil when good men do nothing. Triumph of evil maknanya kejayaan evil ni ialah apabila few good men. Ada orang baik sedikit tapi pun tak buat apa-apa. Jadi apa yang ditunjukkan oleh anak-anak muda ni, mereka merasakan kami kena buat sesuatu. Kami kena tampil, kami kena suarakan hasrat dan pandangan kami. So, sebab itulah saya nak buat seruan ini untuk rakan-rakan di luar sana kan. Kita kena cakna, dalam bahasa Terengganu dia cakna dalam hal ehwal politik ni supaya kita tahu bila kita salah pilih kerajaan, dia akan menyebabkan negara kita berada dalam keadaan yang huru-hara dan menyebabkan timbulnya keadaan yang sengsara. Saya guna perkataan papa dan sengsara lah. Yang sedang kita hadapi. Saya ingat Diva kena beritahu your brother lah supaya tutup semua kilang-kilang ni. Dia tengok ada ni Datuk Seri, kita takkan respect pemimpin-pemimpin yang samdol. Samdol ni lagi bodoh daripada bebal, lagi bodoh daripada lembu. Astagfirullah. Ada hati nak bergelar YB kan. So sendiri mau ingatlah siapa yang Diva masukkan YB yang samdol ni kan, buat semak je. Dislike. Okey, cuma Diva nak cakap kepada Datuk Seri yang pernah dalam kabinet teringin nak tanya. Okey, sekarang ni dengan situasi politik ni, Datuk Seri rasa ke mana kita? Sebab Diva ada buat live dengan Datuk Aflin kira-kira sebulan yang lepas. Tiba-tiba menyatakan ni ikhlas daripada hati Diva yang memang selama ini tak kuasa dengan Bang Non, Datuk Seri Anwar, tapi Diva fikir balik, at the end of the day, Diva puas terfikir bahawa
tak nampak orang lain yang berkaliber selain daripada dia. Dan yang Diva respect tentang Datuk Seri ni, you seorang yang setia. Dan lagu daripada Diva Ziana Zain, Datuk Seri kena dengar malam ni. Setiaku di sini. So, tak bermaksud apa komen Datuk Seri bila you stick to your principle. No, maybe that is what, you know, of course Diva A admire lah. Kita tak main kata-kata ni Ya betul, saya ingat dari segi prinsipnya ialah pemimpin tu kita mesti ada kepercayaan dan hormat lah, kan? Dan of course kalau kita lihat Datuk Seri Anwar ni, kepercayaan tu you must earn the trust, kan? You tak boleh suruh orang percaya, kan? Mesti kepercayaan tu mesti kita dapat, kan? Dan kita tengok Datuk Seri Anwar ni dia punya sejarah politik dia begitu panjang dan dia telah melalui pelbagai liku, dan saya percaya dengan segala pengalaman yang luas itu dia boleh bersedia untuk berdepan dengan krisis dan pandemik ini, ya. Saya ambil contoh, kita ambil fakta lah, kan? Kalau kita nak ulang balik sejarah tahun 1998 dia panjang lah, kan? 20 lebih tahun dah. Tapi kita tengok peranan yang beliau mainkan sebagai ketua pembangkang. Dalam mana-mana negara demokrasi dia mesti ada dua ketua, satu Perdana Menteri, ketua kerajaan, satu lagi ketua pembangkang. Ini dua institusi yang penting tu dalam parlimen. Sebab tu bila selesai Perdana Menteri bercakap, kebiasaannya dari segi amalan dia akan beri ruang kepada ketua pembangkang untuk bercakap. Kita tengok daripada mula-mula darurat tu diisytiharkan pada bulan Januari yang lepas, Datuk Seri Anwar telah mula memberikan idea beliau untuk menangani COVID ini. Dia bukan cakap kosong, dia bercakap tentang apa plan. Kita mesti ada perancangan untuk itu. Okay? Apa perancangan yang dibentangkan? Peringkat awal lagi, kalau saya ingin ingatkan kepada keluarga netizen yang tengok malam ni. Beliau menyatakan bahawa, look, kita sedang bagi vaksin. Dia minta supaya vaksin itu diberikan seramai mungkin. Ya? Jangan fikirlah dos yang kedua ni. Bagi semua orang vaksin. Kan? Dan tentulah ada orang petikai. Dia kata, apalah pandangan ketua pembangkang ni kan. Tak ikut sains dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, misalnya United Kingdom, dia buat lockdown 2 hari ataupun 3 hari sebelum Christmas. Sebelum raya dia lah, lockdown. Orang marah, orang bising. Bulan 1, kes dia 1 hari 50,000. Bulan 2, 60,000. Tetapi strategi yang dibuat oleh NHS, National Health Service dekat sana, dia berikan dos itu, vaksin 1 dos ni kepada majoriti rakyat dia. Sebab pada pandangan dia ialah apabila seseorang dah dapat single dose, dia ada insya-Allah 50% protection. Okay? Jadi strategi itu nampak tepat kerana bila bulan 1, bulan 2 kes 50,000, 60,000 sehari, bila dah sampai bulan April, kes dah jadi bulan Mei tak salah saya, kes dah jadi 1,500, 2,000 satu hari. Ya? Maknanya kes tu menurun dengan begitu baik. Jadi ini idea-idea dan cadangan yang telah dikemukakan jauh lebih awal daripada Datuk Seri Anwar. Kemudian dari segi exit plan, exit strategi yang dikemukakan oleh beliau, dan kemudiannya Mahyadin Perdana Menteri tiru pula buat pelan pemulihan negara, kan, setelah dia dengar exit strategi. Jadi apa yang dibentangkan oleh ketua pembangkang ni, maksud saya ialah itulah plan yang kita sedia ada. Itu plan ini dibuat tanpa ada maklumat yang terperinci tau. Kita minta maklumat granular data daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya, susah kita nak dapat. Jadi kalau bayangkan kalau kita berada dalam kerajaan, beliau jadi Perdana Menteri dengan segala maklumat at his fingertips dan kumpulkan mereka-mereka yang betul-betul berwibawa dan maknanya nak buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Saya fikir menjelang awal tahun depan kita dah boleh keluar daripada masalah pandemik ini, dan selepas kita selesai masalah pemberian vaksin dan sebagainya, yang lebih penting tu adalah pengurusan ekonomi. Bagaimana kita nak menjana pertumbuhan ekonomi, bagaimana nak bantu orang berniaga balik, bagaimana nak bantu rakyat supaya mereka mendapat peluang pekerjaan. Jadi bayangkan kita punya kerja tu jauh lebih banyak, dan saya yakin kalau siapa membaca pelan pemulihan negara yang dibentang oleh Perdana Menteri, I don't think people has the confidence lah. Sebab dia kata nak buka tu bila dah selesai ambang, kan. Saya ingat dalam kes 18,000 ni, ambang apa yang korang sebut ni? Mambang adalah, kan, macam piramid. Kan? Jadi
memang tak akan buka lah Mambang mak ekonomi. dia. Berkata Piramli, mambang tanah, mambang mambang ni kan. Jadi it doesn't make sense to us. So yeah, I mean you are right, Diva. I think the only leader yang pada ketika ini lah yang mempunyai ketekunan, yang ada pengalaman yang luas, yang ada plan walaupun maklumatnya terbatas, yang bersungguh-sungguh daripada awal lagi, none other than Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita bandinglah apple to apple, maknanya Datuk Seri Anwar letakkan dengan Tan Sri Mahir dari segi apa yang beliau telah buat, dari segi leadership yang dia tunjukkan. Saya ingat jauh beza daripada kata macam langit dan bumi lah. What the people want now is the hope. Orang nak harapan kita boleh keluar. Now orang rasa macam tak ada harapan. Kan? Dia tak feel that we can we manage to get out from this pandemic. Jadi yang ini yang pada saya kritikal, sebab tu ramai yang bunuh diri, gantung dan sebagainya. Mereka dah hilang harapan. Kan? Mereka tak nampak bahawa kerajaan ini boleh membuat sesuatu yang boleh memberikan harapan kepada mereka. Jadi yang ini pada saya yang fundamental lah dalam perbincangan kita pada malam. Berat sikit lah Datuk Afri. Ni Datuk Seri cakap pasal ambang tadi. I think lah, macam Diva, okay, I did mention benda ni dengan Datuk Aflin last week. Okay, orang nampak Diva AA kononnya, sorry Datuk Seri bukan nak menunjuk. Ini I punya gimmick lah, ya, yang viral. Berkepuk-kepuk, viral. Duit lah. So, bukan niat Diva nak menunjuk ke apa, minta maaf. Tapi bermaksud, sampai bila ambang ni? Kan? Datuk Seri tahu tak? Rakan-rakan artis yang betul-betul syuting, mungkin Diva, mungkin Datuk Aflin, kita akan selamat. Sebab kita ni bangsa, bukan nak show off lah. InsyaAllah kita ada duit. Tapi those yang, tak ada job, tak ada gaji, tak ada income, tak ada, oh my God. So, apa komen Datuk Seri? Sampai bila ambang ni? Sampai bila? Hey, hello. Ini besok dah 1 bulan 8 ni, tinggal berapa jam je? 1 bulan 8 tau. Daripada bulan 5 kau cakap jadi bulan 6, bulan 6 jadi bulan 7, bulan 7 jadi bulan 8. Ni Diva, lepas tu kan ada surat keluar hari ni yang kita baca di online yang kata disambung sampai ujung Disember tu. Apa benda tu, YB? Jadi apa komen Datuk Seri? Ini ambang apa ni? Come on, I mean, Datuk Seri tahu tak berapa ramai anak-anak seni kreatif ni merempat Datuk Seri? Fikirkanlah. Kesian diorang. Tak ada job. Tak boleh nak syuting, tak boleh nak apa, sampai bila? Sebab tu saya bangkitkan tadi bahawa tidak ada plan yang memberikan harapan kepada rakyat. Macam saya sebutkan tadi kan, you bagi ambang ni kan, bila 4,000. Yang daripada 18,000 nak turun 4,000 bila ni? Sampai bila? 6 bulan lagi? 7 bulan lagi? Kan? Yang ni yang jadi isunya. Jadi kena ada apa dipanggil study ataupun kajian semula tentang bagaimana untuk kita membuka misalnya sektor ekonomi. Saya ambil contoh benda yang simple lah, kedai cuci kereta tutup sekarang kan, kedai cuci kereta kan, kita cuba fikir kedai cuci kereta ni kok mana agak kuman tu nak menjangkit, sebab semua orang main sabun kan tak, orang cuci kereta tu dia cuci pakai sabun kan, jadi kita diminta oleh kita punya pakar-pakar kesihatan, sabunlah tangan anda, hari-hari dia main sabun kan, kok mana yang boleh menjangkit ni kuman. Jadi ini benda yang simple lah. Mana you kena relook balik apa sektor ekonomi yang kita rasa tidak mungkin boleh menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Jadi yang ni pada saya perkara yang saya sebutkan tadi, kerajaan seolah-olah blur dan tidak ada idea bagaimana nak menangani perkara ini. Saya ambil misalnya Majlis Pemulihan Negara kan, yang Perdana Menteri tubuhkan. Kita ada 73 menteri dengan timbalan menteri kabinet. The biggest lah ever in history. 73 orang. Bila diumumkan darurat maknanya apa? Parlimen tak bersidang. Jadi otak 73 orang ni lah yang mencurahkan idea untuk menguruskan negara ni. 73 menteri dengan timbalan menteri. Dan kita tengok, down, habis. Dah tak ada lah idea yang diorang bagi ni, memang semua ke laut dah. Jadi dalam hal ini,
Sebab tu kita daripada awal lagi kita insist, buka lah parlimen. Sebab bila ada parlimen ni, adalah idea-idea yang lain. Kerana kita tak boleh nak serahkan hanya kepada 73 orang je mengurus negara dengan populasi 30 juta. Mestilah ada idea-idea yang lain yang boleh kita bawa feedback from the ground. Maklum balas daripada akar umbi ni. Hari-hari kita jumpa rakyat dan rakyat memberikan kita pelbagai maklum balas. Di situlah kita nak ceritakan kepada menteri-menteri dan timbalan menteri. Kalau tidak, end up kita cerita dalam Instagram ni lah. Kan tak? Yang depan-depan saya yang saya cakap ni bukan menteri pun. Kan? Kita sembang boleh lah. Tapi poin dia ialah, bila kita tegaskan perkara ini, kita mahu supaya parlimen itu digunakan sepenuhnya untuk menyusun semula strategi mengeluarkan negara ini daripada masalah pandemik COVID-19 ini. Jadi ini perkara yang agak signifikan, yang betul-betul penting. Kerana saya tahu rakyat di luar sana ni, mereka dah tak boleh tahan. Saya bila sekarang ni saya tengah sibuk on the ground, pagi ni pun daripada pagi tadi sampai tadi malam ni 8:30 saya balik rumah untuk live ni pun. Kita pergi, tadi saya dapat spend lah dekat-dekat 100 biji rumah. Kita pergi rumah-rumah untuk bantu memberikan bantuan bekalan makanan kepada mereka. Dan ramai daripada mereka yang menerima bekalan makanan ni, kita lihat yang dahulunya M40, tetapi oleh kerana masalah COVID-19 ini, mereka tidak ada bekerja dan sekarang ni hilang mata pencarian. Jadi kita kena bantu. Jadi ini perkara-perkara yang pada saya tu very serious, dan kita kena tegaskan bahawa masalah ekonomi sekarang ni semakin meruncing dan dia akan boleh menyebabkan berlakunya masalah mental, dan ini sebenarnya begitu parah kepada masyarakat kita. Tadi saya dapat message daripada seorang guru besar, saya tak mau sebut. Dia ada satu keluarga ni, ada 7 orang anak, 7 orang anak. Mak dia dah meninggal kerana COVID-19. Bapa dia baru meninggal tadi. So, you bayangkan, this family lost 7 orang anggota keluarga dia, langsung tak ada mak dan ayah sekarang ni. You bayangkan macam mana nak handle. Jadi guru-guru tadi hantar mesej kepada saya untuk bantu mereka. This happening in my area. Jadi selalu bayangkan, mungkin dia M40, rumah besar, tapi macam tadi saya mungkin Datuk Diva ni terlepas tadi, ada keluarga yang bapanya tadi meninggal, jadi ibu dan ayahnya straight away meninggal disebabkan COVID. Mereka ada 7 orang anak. So bayangkan how we have to deal with this situation. Jadi kalau yelah, kita boleh main Ni, Datuk Seri, you did mention, benda-benda, dugaan besar lah ya. Bukan hanya soal orang bunuh diri, tak ada job. Tapi yang Diva tersentuh juga bila tengok video di TikTok tentang van-van jenazah ni, Datuk Seri. Oh Tuhan, maknanya sampai sebegitu dahsyat dugaan dia kan. Lalu depan rumah, budak kecil tu tak tahu yang dalam van jenazah tu adalah arwah abahnya. I just don't macam mana government melihat benda-benda ni. You are not in the government position, tapi mungkin kita boleh share lah. Sebab, dugaan kematian, all this nonsense, Masya Allah. I mean, kita tak tahu nak cakap apa dah. Ya, ini soal serius, soal kematian. Saya ambil contoh lah, simple lah. Baru ni saya diminta oleh parti untuk berdialog dengan Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul. Saya spesifik saya sebut 2 isu. Satu, soal pendidikan. Anak kita dah tak habis sekolah berapa lama. Yes. Now kerajaan umum pasal PDPR dalam talian. Tapi 150,000 laptop yang diwar-warkan itu tak nampak lagi keberkesanan dia. Itu pertama. Yang kedua, saya bagikan juga soal hospital. Saya ingat Diva pun tahu macam di Selangor in particular lah kan. Hospital dah full, maksimum dah. Full capacity. Bergelimpangan. Yes. Bergelimpangan. So, how to solve this? Kita ada darurat yang membenarkan penguasaan terhadap hospital-hospital swasta. Saya tanya pada Zafrul baru ni, what happened to undang-undang yang meminta supaya
membenarkan kerajaan untuk mengambil alih hospital swasta. Katalah kita nak jadikan hospital kerajaan ni only for COVID. Okay? Hospital kerajaan COVID saja. Now, hospital swasta ni jadilah tempat untuk kita letak pesakit-pesakit yang non-COVID. Yang tak ada COVID. Lain kan? Kan tak? Betul. Ya, sebenarnya adalah tempat yang lain. Okey. Saya ambil contoh pada kawasan saya, teruk lah. Hospital Melaka memang full max lah, full capacity. Saya minta supaya dia buat hospital Medan. Ini tentera, abang-abang tentera gitu. Dia dekat Melaka ni ada 2 camp tu. Camp komando dengan camp terendak. Satu batalionnya kekuatan. Bila saya minta hospital Medan, dia kata siap lagi 2 minggu. Saya kata it doesn't make sense to me. Hospital Medan lagi 2 minggu buat siap. You kerahkan semua tentera tu keluar. Buat hospital. Saya ingat 2 hari siap. Tak sampai 2 hari. Sehari boleh siap. Kerana hospital ni very important. Jadi, benda-benda macam ni kadang-kadang. In fact, saya pun cakap dengan Menteri Pertahanan sekarang jadi TPM. Saya kata yang kita, apa jadahnya kita nak gerakkan tentera kita pergi jaga sekatan jalan raya. Ya tak? Patutnya kita gerakkan tentera. Kita gerakkan tentera kita masuk kampung. Angkat orang yang nak vaksin tu. Guna apa ni. Misalnya nak mengurus jenazah. Takkan you nak bagi kepada hospital pun nak urus jenazah. Jadi ini kita boleh minta tolong tentera. You pakailah PPE. Dia orang ni semua komando masuk hutan. Mana dilatih untuk bertembung dengan komunis kan. Maknanya power lah, kuat. Jadi gerakkan tentera ni untuk menguruskan jenazah misalnya. Boleh. Ini pun kira perang juga ni YB. Betul tak? Ini perang. Yes, ini perang. We are in war. Selalu ada darurat. Dan iyalah yang jaga sekatan jalan tu you bagilah polis dengan rela ke apa. Tak apalah because mana orang nak lari pun duduk rumah. 1-2 mungkin terlepas lah. Tapi generally orang Malaysia ni dia patuh. Dia jarang lah kita dengar orang pergi langgar sekatan jalan raya. Tak pernah dengar lagi. Kan? Jadi tentera tu boleh digerakkan untuk bantu kesihatan. Kan? Kita latih dia. Okay? Ini cara nak urus jenazah. Mungkin cara tayamum dan sebagainya. Okay, tentera take up that. Bantu. Jadi ini perkara-perkara yang kadang-kadang saya tak tahu kenapa takkan tak boleh fikir. You know, itu yang Very good. Pada saya, the solution, kita mesti ada solution dan bila kita fikir itu secara menyuruh dan menyentuh hati dan nurani kita, then we will do the best dan kita akan bekerja siang malam. So, kita bolehlah lift sikit kawan-kawan ini yang frontliners kesihatan ni, lega sikit, bagi dia orang tumpu trip. Ni nak urus jenazah dia, nak bawa ni, van ambulans ni pun nak bawa, so, van jenazah pun dia nak bawa. Doesn't make sense to me. Mana kan dia kata the whole society approach ni? Kerajaan duk kata kita nak buat the whole society approach. Ini bukan whole society approach. Ini only hospital saja. Ya. Jadi ini perkara yang pada saya. Ya. Tak YB, ada seorang ni dia tanya, kenapa Sembang kat sini pandai kat dalam parlimen berpolitik? Boleh tak terangkan sikit kat orang ramai tu apa cerita? Kenapa dia kata Sembang kat sini macam okay, ini yang kita nak dengar. Tapi bila masuk parlimen berpolitik dia kata boleh tak terang kat orang kenapa berlaku benda macam tu? Yelah, sebab tu kita dalam, saya bercakap bagi pihak keadilan dan Pakatan Harapan lah ya. Setiap bercakap bagi pihak parti yang lain. Kita daripada awal lagi minta supaya sidang ini sidang betul. Bukan main-main. Okay? Sebab bila mesyuarat khas ni Aflin, dia ada peraturan dia. Peraturan dia kalau perkara yang hanya dibawa oleh Perdana Menteri, itu saja yang boleh dibahaskan. Kita tak boleh sembang macam mana saya cakap ni. Sebab tak ada dalam dia punya aturan dia. Kan? Tetapi itu semua jangan layan lah Dato' Aflin. Orang gila punya komen. Tak apa, saya kena jelaskan. Tetapi kenapa kita mintakan sidang penuh. Bila sidang penuh, okay, that's it. Dia mesti ada soal jawab pagi. Kita boleh gunakan sesi soal jawab tu untuk tanya soalan. Satu. Yang kedua, kita mesti ada, bila sidang penuh ni, kebiasaannya setiap awal tahun ataupun permulaan penggal untuk tahun 2021 ni, dia akan mula dengan titah diraja. Yang Pertuan Agong akan memulakan dewan itu dengan biasanya dia akan berucap 1 jam ke 1 jam setengah. Kadang-kadang less than that. Selepas itu, ini dia. Selepas itu akan ada perbahasan tentang titah tuanku. Masa itulah kita boleh gunakan peluang ini untuk cakap whatever issues, idea yang kita ada. Feedback kita daripada orang ramai ketika membahaskan titah tuanku. Kalau Diva A baca kenyataan media 2-3 hari lepas, saya sendiri bangkitkan dalam Dewan peraturan mesyuarat, saya ingat lagi peraturan mesyuarat
12 yang meminta supaya speaker panjangkan tempoh perbahasan. Iba nak cakap 5 minit, cakap apa 5 minit ni? Banyak isu, you cakap dibenarkan hanya 5 minit. Saya bangkitkan tu, peraturan mesyuarat 12, saya kata speaker, bagilah masa lebih sikit. Kita tunggu 221 hari untuk bahas. Takkan nak cakap 5 minit, banyak isu. Ini pun berapa? Dah sejam setengah dah kita cakap ni. Cakap Diva punya pandangan Datuk Seri, kita bercakap points mewakili rakyat. Kita bukan telefon mak kita. Sedih. Bagi dia orang Memang sedar sedih. sikit. Memang sedih. Ni Datuk Seri, malam ni of all points you raise, sebab kadang-kadang line ni macam minggu lepas tiba-tiba boleh putus. Jadi sebelum terputus, bateri kong ke apa, Diva nak salute point Datuk Seri tentang abang-abang ATM tadi. Very good point. Diva sendiri tak terfikir, betul tak Datuk Aflin? Ya, di mana Datuk Seri cadangkan belajar ya proses mengkafankan jenazah, belajar lama mana sangat prosedur nak kebumikan, especially Muslim lah yang meninggal. There is a very good point yang never that I thought. Yeah. So I rasa siapa yang tengok live ni akan agree apa yang Datuk Seri cadangkan tu sudah tiba masanya, sebab kita berpanjangan COVID ni bukan setahun ya, dah masuk tahun kedua dan esok adalah 1 Ogos, tinggal 2 jam je lagi. Kau sekarang tak? So dah 1 Ogos dah. Ogos maknanya berapa bulan je lagi. So I think it's a very good point. Daripada kau letak abang-abang askar tu tengah-tengah jalan tu panas-panas terik tu kan, kau uruskan jenazah kubumi pun Betul. 10 kali lebih afdal. Ini Diva nak cakap terus terang. Jadi kepada ahli-ahli politik yang sedang menonton secara langsung ni, wake up man, wake up. Learn what Datuk Seri has said. Is a very good point. Terima kasih. Sekarang kita ada question and answers. Soalan dan jawapan daripada panel-panel kita. Ini ada banyak soalan yang agak menarik. Saya akan baca yang tak hansuang sangat. Yang okey. Yang sekarang ni, beza point of order dengan standing order. YB. Dia sebenarnya dari segi bahasa tu mungkin berbeza, tapi dia punya isi dia sama. Okey. Soalan seterusnya. Standing order tu peraturan mesyuarat. Point of order, kita beritahu dalam standing order tu maksudnya peraturan mesyuarat lah. Kita ada 100 peraturan mesyuarat. Dalam buku peraturan mesyuarat kita ada 100. So bila orang bangun point of order, dia tanya which point of order. Okay. Point mana? Point nombor artikel 90 ke, artikel 12 ke? Itu. Itu biasa kita bangun, kita akan cakap, speaker, saya nak bangkitkan tentang artikel ataupun perkara disebut perkara 12/1. Tu point of order 12/1. Okey. Yang besar standing order. Soalan seterusnya. Pasal lepas tadi YB beri sedikit pencerahan, terus lepas tu saya anggap bahasa Jerman je. Saya dah tak faham lah. Tapi pasal dua-duanya lebih kurang sama kan. Okey, yang itu je kita bagi tahu kat orang luar, itu lebih kurang sama je kan. Okey, seterusnya. Parlimen akan ditunda lagi. Parlimen akan ditunda lagi kan YB, dia tanya. Boleh tak kalau yang di-Pertuan Agong datang Parlimen hari Isnin ni? Kalau di-Pertuan Agong datang, kalau yang di-Pertuan Agong datang, kira dahsyat lah, terkejut buruk semua orang. Tak? Tapi kita pada saya kita menjunjung kasih lah. Hari ni saya ingat semalam ke ini birthday tuanku kan. Ya, betul. Dan birthday ni dia terpaksa handle ni this nonsense punya problem lah. Jadi it's not a good birthday present to him. Birthday yang paling Not a good birthday present to him. Ya, kesian. Jadi pada saya, dia to be fair, Tuan Pertuan Agong, dia dah sebut bulan April lagi. Bersidang lah Parlimen ni. Dah sebut dah. Kita semua
Ahli parlimen dah dapat vaksin. 2 dah, Diva. Nak masuk 3 lah sekarang. Kan? Jadi okey lah. Okey. Ni Datuk Seri cakap kepada Abang KJ tu, daripada 2 dah 3 pula. Berapa kali nak cocok ni? Okey, nanti next sitting saya bangkitkan. Bukan nak cucuk. Kata Diva tak kisah 1000 kali kena cocok pun it's okay YB. Datuk Seri, I like it. That's the way. Cocok. Cocok Sorry sangat. lah Datuk Seri. Kita ni gila-gila kan. Masalahnya Okey. YB, saya dah ambil gambar. Saya lengkap 2 dos. Tiba-tiba tak lengkap lagi. Dah nak kena buang gambar tu. Menggelupur ya Datuk Aflin. Menggelupur tayang telah di vaksin second dose. Tiba-tiba kali ketiga lah beda. Okey, soalan seterusnya. Kita nampak Kinabatangan dan Tanjung Karang bangkit untuk bahas isu revocation. Adakah UMNO mula menentang PN? Ya, kalau tengok gaya tu memang Tanjung Karang dia punya point, dia kata dia berkata benar lah kan. Dia kata kalau betul-betul lah, kalau salah-salah lah. Jadi elemen itu tentulah di kalangan kita memeranjatkan lah, kerana Tanjung Karang ni dan Kinabatangan ni dalam Dewan Rakyat dia dipanggil sebagai backbenchers. Backbenchers ni adalah penyokong-penyokong kerajaan. Kerajaan ni dia ada 2. Front bench tu. YB kena cakap balik pasal masa YB cakap tu tiba-tiba JCOM block. Cakap dia sekali. Okey. Dan ya, dia dalam parlimen yang mewakili kerajaan ni ada front bench, iaitu front bench ni maknanya bench depan ni menteri dan timbalan menteri, dan juga back bench. Back bench ni mana penyokong-penyokong kerajaan. Dia tak ada jawatan dalam kerajaan. Jadi tugas dia dalam dewan tu adalah untuk menyokong kerajaan. Tapi bila Tanjung Karang dan juga Kinabatangan ni yang bukan jadi menteri atau timbalan menteri, sepatutnya dia menyokong kerajaan lah. Tetapi dia mengambil sikap untuk menegur kerajaan lah. Dan sebab itulah ketika Datuk Seri Anwar bangkitkan tentang kenyataan media Istana Negara itu, Tanjung Karang cadang supaya dewan itu ditempuhkan, maknanya tangguh sekejap. Kerana isu ni isu yang serius. Ya, betul. Okey. Apa langkah seterusnya dengan perkara mengelirukan dewan ni? Apakah tindakan yang Kota Baru bakal terima? Ya, saya sebutkan tadi, kita akan rujuk dia kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Kali ini bukan sekadar kita kata dia mengelirukan dewan, Agong pun dah kata dia mengelirukan dewan. Jadi saya tak nampak kalau ada helah lain yang cuba dibuat, ya. Jangan tipulah kan. Bukan helah yang hari ni keluar yang dia orang kata kita ada hak untuk buat benda tu tanpa yang di-Pertuan Agong. Dia orang tengah menegakkan benda tu. Betul ke? Begini ya, setiap undang-undang kita ada tafsiran. Dekat mana kita tafsir undang-undang ni? Bila ada kes. Hakim-hakim mentafsirkan undang-undang. Kes kita terlalu banyak nak ceritakan. Dalam kes-kes, misalnya kes Teh Cheng Po. Banyak lagi kes lah. Saya nak uraikan saya jadi kuliah undang-undang pula. Tapi kes-kes ini dijadikan sebagai panduan di mana hakim-hakim mentafsirkan undang-undang. Adalah prinsip undang-undang yang dah jelas. Yang boleh batalkan darurat ni adalah yang di-Pertuan Agong. Period. Yang lain-lain tu cuba nak kona, up to you. Bawa kes ni pergi mahkamah, jawab dan ujah kat sana. Betul. Okey, Datuk Seri, Diva nak tanya sebelum berakhir malam ni. Ya. You are one of the leader yang billions kenal lah. Ya, Ketua Penerangan Pusat Keadilan. You know, congratulations. Thank you. For your, awesome post for me lah. Sebab you bukan hanya soal parti, tapi you ada tanggungjawab kepada penyokong-penyokong keadilan. I think they are watching now. Tadi Diva ternampak ya, whatever your team lah. So, apa message Datuk Seri kepada rakyat yang menanti sinar ni? Kita sebenarnya tak tahu apa nak jadi kat Malaysia ni. To me lah. Sebab Diva tetap parti gajah, Datuk. Datuk akan cuba
mana tahu satu hari masuk keadilan kan, tapi buat masa ni parti gajah ya. So tapi tak kisahlah dia gajah ke beruk ke orang hutan ke, yang penting keadilan. What is your vision towards the masa depan rakyat yang mengharapkan for a better Malaysia? Kelas tak soalan. Soalan parlimen ni, ya Allah. Soalan style parlimen. Susah nak jawab. Oi, Diva. Tak, sebab ramai yang tengah tengok ni. Bagi Datuk Seri bagi pedas-pedas sikit. Bagi dia sedar sikit. Nampak dia punya lawyer dah keluar tu, Diva tu. Oh, dia belajar. betul lah. Nampak keluar dah. Thank you Datuk Aflin. Kita dengar jawapan Datuk Seri ni kepada Diva panggil Datuk Seri neraka zen. Because yang tengok ni bukan hanya penyokong kita ya, yang tak sokong Datuk Seri pun ramai yang tengok. Bagi pedas-pedas sikit untuk diorang ni. Kasih wake up. Ya, saya dah sebutkan tadi dengan jelas bahawa rakyat perlukan harapan. Kita berhadapan dengan pandemik yang ini memberikan tekanan yang real, amat real. And people die, orang meninggal, orang mati. Dan ini bukan satu benda yang kita boleh, yang ramai orang sebut kita cuba bermain politik. Tidak. Kita ahli politik, tentulah kita nak mencari penyelesaian politik. Penyelesaian politik ialah apabila kita lihat di sebelah sana tidak mampu lagi menjalankan tugas, kita mesti berusaha untuk memastikan mereka tidak meneruskan dengan tugas yang kita tahu, kita bagi pun mereka akan menemui jalan buntu dan gagal. Kita minta supaya dibuka parlimen kerana kita nak jadikan parlimen sebagai satu medan untuk kita keluarkan idea dan juga pandangan-pandangan yang mewakili akar umbi. Tetapi mereka lari. Jadi apa lagi harapan kita kecuali kita menggunakan segala peluang yang ada ni untuk merampas mula kuasa ini dan memberikan kepada mereka yang betul-betul layak. Itu kerja ahli politik lah. Tetapi kerja mahasiswa, kerja para pelajar, mereka buat kerja mereka dan kita harap mereka senada dengan kita. Kerana dalam parti keadilan ni, apa dia punya perkataan yang paling besar, iaitu keadilan. Memberikan keadilan kepada rakyat dan tidak kira kaum, tidak kira bangsa. Dalam keadaan sekarang, kita nak berikan keadilan kepada mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Kita nak pastikan bahawa negara keluar daripada masalah ekonomi. Kita tengok misal contohnya Amerika lah, sana cakap very simple example. Dulu siapa pegang? Trump. Kita tengok bagaimana dia manage Amerika. Bila Biden menang, kita tengok bagaimana dia manage Amerika. It's all about leadership. Jadi yang kita nak paparkan ni adalah kepimpinan, leadership. Dan it is no joke because leaders, you kena cari leaders yang capable dan juga ada empathy terhadap permasalahan rakyat. Jadi kalau kilang tu menjadi masalah, tutup kilang. Jangan bagi alasan kilang ni perlu dan sebagainya. Jadi kita berhadapan dengan perkara yang serius. Dan saya sementara kadang-kadang saya joke juga, tapi saya setiap hari melihat di kawasan saya lah kan, meninggal dan sebagainya. Daripada mula-mula kaya, saya pernah bagi bantuan di rumah batu 2 tingkat 2 biji kereta. Bagi bantuan makanan, bekal makanan. Apa yang saya bagi? Beras 10 kilo, barang yang lain lah, berjumlah RM100. Saya masuk rumah dia menangis Diva. Saya tanya kenapa nangis ni? Dah tak ada apa nak makan, lagi 2 hari habis beras. Saya kata ni rumah kereta, ni kalau boleh nak jual lah, sebab dah tak ada cash. Dah tak ada tunai. Tak jual pun. Jangan jual pun tak ada orang beli. Let's be real kan. Jadi dia dah mula meresap secara agresif lah di dalam sistem masyarakat kita. Dan we need strong leader, empathy leader yang boleh berikan harapan dan keluar dari permasalahan ini. Okay Diva? Hopefully you answer me. Yes. Of all Dato' Aflin, of all statement Dato' Seri malam ni, yang berbilion-bilion tengah tengok ni, sila hadamkan sebelum tidur. Sambil tidur pun kau mimpikan ayat ni. Azmin Ali, tolong tutup kilang boleh tak? That is the best from Dato' Seri. Apa kata siapa yang kenal Azmin Ali, tag ke dia. I tak kenal Dato' Seri, I tak kenal Azmin Ali. Sorry, dislike. Dia bukan parti gajah, dia bukan parti gajah. Dia parti ada tak ada telur namanya. YB.
ada soalan Ya. soalan satu lagi ni. Ya. Wabi minta jelaskan sikit maksud if not sooner revoke. Shall be laid before both houses if not sooner revoke. If not sooner revoke ni apa maksud dia? Maknanya kalau tidak dibatalkan terlebih dulu. Maknanya kalau tidak dibatalkan terlebih dulu. Tak dibatalkan terlebih dahulu. Tapi nak sebab tu batalkan kerajaan kena dia- ada proses dia. Sebab tu kerajaan dia sebab tu kerajaan dia kata dibatalkan sebab dia tak nak dijadikan perbahasan dan kemudiannya usul, Ya. kena ada undian. Yang dia takut undian tu lah ya kan. Dia takut undian lah. Kerana dia boleh tantamount to undi tidak percaya Baik. Oh, lagi satu ada statement. Okey, sekarang ni sebenarnya nak cakap macam ni lah kan. Ya, walaupun kita dalam arena politik di parlimen nanti, tapi sebenarnya tujuan parlimen hari itu adalah untuk memperbetulkan keadaan untuk rakyat. Betul, membantu rakyat yang berada dalam kesusahan. Dan semua orang saya nampak bersemangat, tak kira lah daripada pembangkang, daripada kerajaan, daripada apa semua, semangat nak buat benda tu. Tapi bila dah start, dia dah jadi cerita lain. Kan, dia dah jadi macam yang nak raise point-point untuk memperbetulkan tu banyak dihalang kan. Pasal yang macam Tun Mahathir ni cakap, ini macam kita nak dengar ceramah kan. Lepas tu tiba-tiba kata baik hantar PDF je. Kita boleh baca. Ya. Kan? Kalau Ya. tak boleh bahas. Yes. Betul tak? So, pandangan YB selari tak dengan benda tu? Ya, sebab tu saya sebutkan tadi bahawa yang kita mahukan adalah sidang parlimen baru. Dalam sidang parlimen yang biasa ni, dia ada 3 komponen. Satu, soal jawab dengan menteri. Yang kedua, perbahasan tentang isu-isu negara sewaktu kita membahaskan titah yang di-Pertuan Agong. Ingat bila sidang parlimen mula buka, dia akan dirasmikan dengan kata-kata perasmian oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Selesai saja titah, ahli-ahli parlimen boleh bahas. Baik. Komponen yang ketiga, jawapan menteri terhadap isu yang kita bangkitkan. Waktu itu, kita boleh terus lagi asak dan tanya menteri berkait isu ini. Jadi ini perkara yang penting. Dan kalau berlaku sidang yang betul, mereka tak boleh tangguh-tangguhkan yang macam ni kan. Tiba-tiba ditangguhkan indefinitely kerana kononnya ada kes COVID. Kerana persidangan biasanya sebulan. Kerana titah di Pertuan Agong itu mesti diundi di akhir perbahasan. Setuju tidak dengan titah tuanku ni? Yang ni kita mahu. Yang ni kita nak desak. Yang ni pun tuanku minta. Tapi tak tahulah dia orang ni buat pekak. Ni yang jadi masalah ni. Semua geng parti badak ni, pekak badak. I like that word. Okey, Datuk Seri, sebelum Diva terlupa, sebegitu ramai yang penuh-penuh kat parlimen tu, keluar masuk. Ini bukan soal ada COVID, tak ada COVID. Why bother? Yang penting, siapa pilihan Datuk Seri yang you rasa, you salute their points of view. Tak kisahlah, mungkin di kalangan team you or the other team. Siapa yang Datuk Seri, your favorite lah. You respect them most because they got points. Ramai Kita rakyat macam di Datuk luar. Seri kata tadi, jadi YB ni maknanya dia kena pandai membawa hujah-hujah dia untuk rakyat yang dia wakili tu, kan? Siapa? Ya, sebab tu saya tak nak sebut saya kerana saya nak cerita rakyat ya. Saya nak cerita rakyat yang menilai ya. Kita tengok daripada hari Isnin sampai hari Khamis, semua menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar is the man of the match. Yes! Period. Titik. Betul. Senang, Ini straightforward. bukan bodek Diva tertekan hari pertama tu. Ya. He got all the points,
Very Betul. steady. Tiba-tiba berterabur monyet-monyet ni tak tahu mana datang. But not Datuk Seri Anwar. He got the points. Yes. Dan juga satu lagi. So, Perasan tak? Diva perasan tak? Bila Datuk Seri Anwar cakap, orang diam. Orang dengar. Betul tak? Ya, dengar. Ya, semua diam. Macam dia ada aura tu lah yang pada saya no, nampak style Datuk. Style. You are right because let's say Dato' Aflin ya, YB lah, tertiba dalam parlimen. I don't think you will react as Aflin Shauki. No way, man. You akan ada, you know, your style of throwing your points. Baru orang nampak, oh kelas Dato' Aflin sekarang. YB, parlimen. Betul tak? Betul. Maknanya kita bercakap tu mentally dan physically prepared. YB Parlimen gopak ke tu, Aflin? Aduh, jangan buat hal. Gombak, dislike. Akan datang. Aduh. Diva, Kita sokong tolong dia. Dia takkan tengok live ni Dato' Aflin, dia takkan tengok tapi yang tengok anak beranak dia. Aduh. Kita nak adalah sekarang ni betul YB yang saya rasa yang kita paling fokus adalah bagaimana nak bantu kawan-kawan kita, rakyat kita, sahabat-sahabat kita ni dalam kesusahan itu yang main. Saya rasa memang betul lah. Apa yang kebanyakan yang saya jumpa semua berfikir pasal tu je. Macam mana kita nak bantu, sampai ada yang offer kan, ada yang daripada golongan-golongan korporat dan golongan politik offer juga kat kerajaan ni, kita boleh bantu macam ni, kita boleh bantu macam ni kan. So yang pentingnya kerajaan bersedia untuk bekerjasama lah. Kalau tak bekerjasama dan susah nak share. Okay, ini point yang last saya nak bawa yang sangat penting. Kerajaan ni ada masalah untuk berkomunikasi kepada rakyat tentang apa dia buat. Ini I tak tahu whether you setuju dengan I ke tidak, tapi pasal banyak benda bila dia lakukan yang rakyat macam apa benda yang kau buat sebenarnya. Contohnya lah contohnya darurat kebanyakan daripada kita dan anak muda tak pernah lalu darurat. Jadi bila dia announce darurat, bukankah kita kena bagikan satu kempen untuk bagi tahu rakyat darurat ni macam mana sebenarnya? Apa hak kita sebagai rakyat masa darurat? Apa benda yang hak kerajaan dalam supaya orang boleh faham, betul tak? Kenapa tidak ada kempen-kempen komunikasi tentang apa yang you buat? Itu yang sangat penting saya rasa. Lepas tu yang rasa banyak saya tengah cuba buat adalah bagi orang faham parlimen ni macam mana, politik ni macam mana. Tak kira lah kau sokong siapa pun. Kan yang pentingnya kau faham proses dia. Bukan membuta tuli je nak nak attack orang ke, nak apa ke. Pasal yang pentingnya kerja kita adalah kerja macam tuan-tuan semua, YB semua adalah untuk mengeluarkan permasalahan rakyat, betul? Untuk solve benda tu, betul tak? Solve problem. Ya. Sebab tu kalau saya boleh jawab soalan tu, Aflin, ringkas je. Kita tanya rakyat Malaysia sekarang, siapa kenal Menteri Komunikasi? Tak kenal. Saya kenal, saya kenal dengan dia. Yalah, rakyat itu dia rakyat. Sebab Menteri Komunikasi ni sepatutnya orang tahulah macam dulu kita ingat Menteri Penerangan siapa? Tok Mat. Kan? Tok Muhammad Rahmat dulu kan? Datuk Sabarudin. Kita sampai sekarang masih ingat. Saya walaupun kecil-kecil lagi, kita ingat itulah Menteri Penerangan. Ibarat sekarang ni kalau orang tanya, siapa Menteri Penerangan? Oh, tak tahu. Because kita hardly hear from him or from his ministry. I don't know lah, makan gaji buta dia orang ni. Betul. Datuk Seri, macam mana orang nak kenal dia? Dia menggelupur jadi host TV nak lawan Aflin Shauki dengan Azwan Ali. Tak payahlah tu, bagi orang lain buat lah. Tak, Diva bukan saja nak kecam ya. I think hosting and minister, ada ke perkataan ministering? It's two different words. So kalau kau nak hosting Aflin, okay, Dato' Aflin, kalau kau nak jadi host, kau jadi host je. Fokus. Kau sekarang tak? Kau jangan nak menggelupur jadi minister. So either versi besar. Betul tak Dato' Seri? Setuju. Jadi I think your point is right. Di mana
buat sesuatu kempen atau apa saja yang rakyat aware, like suggested by Dato' Aflin. Kau simply nak announce darurat, mak nenek kau, sedangkan ramai tak tahu apa benda kejadah tu. Tiba-tiba dah 1 Ogos dah, kan? Dato' Aflin, jam aku menunjukkan 10.45, maknanya 1 jam. No more darurat. Yeay! Tiba-tiba, kan? Lantak dia lah. Cuma kepada Dato' Seri dan semua penyokong, sebelum Diva terlupa ya, salam kepada Dato' Seri Anwar, walaupun Diva dah pernah announce juga, Diva panggil Bang Non je, sorry lah sebab I used to kutuk him. Maknanya kita tak perlu malu kan, cuma dalam situasi sekarang, Diva berasakan all the best to him and you and whoever running the keadilan. Hopefully for a better Malaysia, itu je. Okay. InsyaAllah. Dan kepada all this mangsa-mangsa COVID, apa semua, Diva nak cakap satu je. Redha, pasrah, tawakal. InsyaAllah, betul tak Dato' Aflin? I did mention last week, in life, you akan hadapi benda-benda ni as part and parcel of your life. Orang lain tak kena, kau kena. Kau tengok sebab tadi Diva tergelak, bukan tergelak statement Dato' Aflin sebab komen yang cross tu. Dia boleh cadangkan Dato' Seri pakai macam aku. Gila ke apa? So janganlah Dato' Seri abaikan je komen-komen bodoh macam tu. Then may I laugh because of all the comment dia boleh komen macam tu. Tapi the serious part, we have been discussing a lot of things tonight. So I owe you for some good points raised by you. Thank you sebab Diva rasa honored sangat. Dato' Aflin pun thank you ya, invite kita untuk join the talk lah. Sebab hari pun dah nak pukul 11 kan. Bateri ni kadang tak tahan lama. Send my regards to all. Sebelum terlupa. Dan kepada yang komen-komen ni, jaga sikit mulut kau. Kau YB ke? Kau YB ke aku YB? Tak, dia punya komen Dato' Aflin mengalahkan YB Dato' Seri. Dia siapa? Tak apalah, ini hak kebebasan. Kena hormat juga pandangan mereka. Betul, biar dia orang cakap lah. Apa dia orang nak cakap pun banyak ni, macam-macam benda cakap benda ni. Tapi yang cakap penting, dia orang akan mendengar dan kita cakap, kita bukan malam ni bukan nak hentam sesiapa, bukan objektif dia macam tu. Kita nak bagi penerangan dan juga sedikit kupasan untuk rakyat faham apa yang berlaku di parlimen. Dan juga banyak benda yang tak di-communicate dia orang, betul tak? So sekarang itu je yang kita nak tahu. Pasal kita banyak loss in Tambun. Ini Dato' Aflin, you perasan atau tidak? Begitunya banyak komen ni Dato' Seri, ramai yang suruh Diva masuk parlimen. Okeylah Dato' Seri, Diva nak buat pengumuman khas. Malam ni aku akan ke parlimen hari Selasa ni. Hari Senin tak ada parlimen. Ada COVID. Hari Selasa aku akan pergi. Tetapi aku bukan bersidang, aku bawa tu, tembak temperature tu setiap yang nak masuk. Aku akan jaga swab test je, bodoh. Nak sangat Diva masuk parlimen, rupanya jaga suhu je. Tembak kan? Tembak masuk. Bakal YB Diva. Cantik. Ramai yang suruh masuk parlimen ni YB, Dato' Seri. Lupakan je, itu semua orang gila. All the best to you ya. Thank you. Thank you very much for the talk malam ni. Welcome. At least dapatlah sedikit yang kita ni yang blur-blur ayam kat luar ni yang tak tahu apa yang tengah berlaku, tengok drama parlimen yang akhirnya adalah sedikit pencerahan apa yang berlaku kan. Nanti tapi jangan sedih kalau ada soalan lagi boleh tanya Boleh. Nampaknya pasal kita pun nak tahu kesudahan drama ni macam mana lepas ni. InsyaAllah. Tapi Dato' Seri puas hati tak live ni dah 2 jam? Puas hati tak? Puas hati, memang puas hati. Mau tak puas hati? Kena makin ke Diva AA tu. Malam ni viral ya. Viral sebab tadi rupanya anak Dato' Aflin, rupanya anak beranak Gombak is watching. Oh serius.
Aduh. Aduh. Sial lah kau. Tak apa, kita cakap yang benar. Kita Anak bukan beranak cakap dia benda- is watching. Tak apa, kita cakap yang benar. Alright. Kebaikan untuk kebaikan negara kita. Orang siang tadi dah Ya. berharap untuk apa lawan kan, untuk lawan pagi tadi kita juga mesti lakukan tanggungjawab kita untuk buat apa saja yang perlu untuk bagi penerangan pada rakyat apa yang tengah berlaku. Kan itu aje. Ya. Jadi Ya, bagi saya nak tutup. Saya nak tutup begini ya. Okey, saya tutup dengan satu ayat Al-Quran dalam surah Yusuf. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi segala yang berlaku tu ada hikmahnya. Kita akan terus ikhtiar, berusaha sampai berjaya dan jangan kita putus asa. Jadi masing-masing main peranan, saya juga main peranan. Kita all out kali ini untuk negara dan juga untuk rakyat Malaysia. Alright. baik. Lovely. Terima kasih. Thank you for your Bye-bye. time. Thank you, Terima Dato'. Kira salam Melaka. Kira salam semua penyokong. Okay, Dato' nanti Aflin. datang. I love you. Love you Okay, too. okay. Wadi. I love you too. Bye. Alright. Kita jumpa Welcome. lagi. Right. Assalamualaikum. Baik, Thank you. See you. Bye-bye. Thank you for watching. Dan jangan lupa next time kita live lagi. Kita jumpa di dalam viral bersama Diva AA dan Aflin Syauqi. Alright. Jumpa lagi. Cantik. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Bye, Dato' Aflin. Bye, Dato' Aflin. I love you. Bye. Selamat merdeka daripada darurat.